Okey, kita sambung. Kita lihat perbincangan bahagian pengiraan nilai kalori sampel makanan tadi. Okey, kalau kita buat eksperimen, kita jalankan ketiga-tiganya sampel makanan tadi, kacang tanah, roti, ikan bilis. Okey, kita akan dapati bahawa kacang tanah akan memberikan bacaan suhu tertinggi yang paling tinggi berbanding dengan roti dan ikan bilis. Jadi adakah hipotesis ini diterima? Ya, hipotesis ini diterima. Okey. Apakah kesimpulan bagi eksperimen ini? Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang tinggi berbanding dengan roti dan ikan bilis. Okey. Jadi kita tengok perbincangan. Adakah nilai kalori dalam sampel makanan ditentukan dengan menggunakan kalorimeter lebih besar atau lebih kecil daripada nilai kalori dalam sampel makanan sebenar? Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita, soalan ini bermaksud kalau kita buat di makmal dengan nilai kalori sampel sebenar, adakah nilai kalori itu ada perubahan ataupun perbezaan yang ketara ataupun tidak, lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, jadi nilai kalori dalam kita tentukan dengan kalorimeter ni sebenarnya adalah lebih kecil. Kerana apa? Waktu eksperimen dijalankan, kebarangkalian ataupun kemungkinan berlaku pembebasan haba semasa proses pembakaran sampel makanan tadi ke persekitaran. Jadi haba dah terbebas, maka dia mengganggu dalam bacaan termometer. Jadi mungkin sepatutnya suhu lebih tinggi naik, nanti mungkin rendah sedikit sebab dah terbebas keluar. That's why nilai kalori apabila kita ukur atau kita gunakan kalorimeter, dia adalah lebih kecil daripada sampel makanan sebenar. Okey. Namakan satu contoh sampel makanan yang digunakan untuk menganggarkan nilai kalori dengan menggunakan kalorimeter bagi setiap kelas makanan berikut. So, bagi kelas makanan yang mengandung karbohidrat, jadi kita letakkan sebagai roti tadi. Okey, untuk lemak kita letakkan adalah kacang tanah dan protein adalah ikan bilis. Okey, ini adalah mengikut kelas makanan yang sepadan yang betul. Okey, namakan satu kelas makanan yang tidak mempunyai kalori. Okey, seharian kita buat. Okey, seharian kita lakukan benda ini sebenarnya ada satu kelas makanan yang tidak mempunyai kalori, iaitu air. Kerana apa? Air sebenarnya tidak mempunyai nilai kalori dan tidak memberikan sebarang tenaga, termasuklah Milo. Okey, walaupun dia adalah sebagai tagline sahaja memberikan tenaga, sebenarnya kandungan Milo tu sendiri tidak ada campuran, bukan air semata-mata. Okey, jadi di samping itu air juga tidak mempunyai unsur karbon seperti karbohidrat, lemak ataupun protein. Kerana apa? Kalau kita lihat unsur yang terdapat dalam air ialah unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dia tidak mempunyai unsur karbon. Okey. Sebab itulah dia tidak mampu memberikan sebarang nilai kalori. Okey. Seterusnya, tunjukkan jalan pengiraan bagi data berikut. Okey, kalau kita dapatkan contoh sampel makanan, perubahan suhu kacang tanah ialah 75, ikan bilis perubahan suhu 35 dan roti 13. Okey. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita nak mengira nilai kalori. Jadi kita masukkan dalam rumus yang tadi, nilai kalori adalah sama dengan 4.2, okey, darab dengan jisim air, okey, dan darab dengan perubahan suhu. Seterusnya kita bahagi dengan jisim sampel makanan dan didarabkan dengan 1000. Okey, untuk kita dapatkan dalam unit kilojoule per gram. Okey.
Sebagai contoh, kita tengok kacang tanah. Kacang tanah kita masukkan 4.2. Lepas tu kita masukkan jisim air. Dan perubahan suhu tadi ialah 75. Dan bahagi dengan 1 gram darab dengan 1000. Okey, kita ni bahagikan dahulu, selesaikan dahulu bahagian atas. Lepas itu kita bahagi dengan nilai yang bawah. Okey, berhati-hati bila masukkan nilai ataupun data dalam kalkulator. Jadi kita akan dapat 3.15 kJ per gram untuk kacang tanah. Untuk roti sama juga, kita masukkan nilai 4.2 darab dengan 10 untuk jisim air. Perubahan suhu 13, selesaikan yang atas dahulu, bahagi dengan 1000 dan jisim dia 1 gram lah. So kita akan dapat 0.546 kJ per gram. Dan yang terakhir, ikan bilis. Ikan bilis sama juga 4.2 darab dengan 10 untuk jisim air darab dengan perubahan suhu 35 bahagi dengan jisim sampel darab dengan 1000. Okey. So selesaikan salah satu per satu dan kita akan dapat 1.47. Jadi untuk data ini kita perhatikan nilai kalori yang paling tinggi ialah kacang tanah. Selepas kacang tanah kita dapati ialah ikan bilis. Yang terakhir adalah roti. Jadi nilai kalori makin bertambah daripada roti, ikan bilis kepada kacang tanah. Okey. Sekian, terima kasih.